Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Fikri. Okay, hari ini kita akan belajar untuk subjek pendidikan kesihatan, unit 11, tajuknya iaitu raikan bersama. Okay, cikgu harap semua murid dah bersedia untuk belajar, dan juga dah sediakanlah buku nota, alat-alat tulis untuk membuat nota dan juga membuat tugasan yang mana cikgu akan bagi selepas cikgu dah memberi penerangan tentang slide ini. Okey, yang pertama sekali macam biasa, apabila awak semua dah belajar tajuk ini, awak akan tahu kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian dan juga menjalin perhubungan sihat dengan orang lain. Seterusnya, murid-murid juga akan dapat menyatakan kepentingan menyayangi diri sendiri dan orang lain. Seterusnya, murid-murid dapat menunjukkan cara meluahkan perasaan kasih sayang kepada orang lain. Yang terakhir sekali, murid-murid dapat mengesyorkan cara untuk kita meluahkan perasaan yang sesuai kehidupan seharian. Okey, nanti cikgu akan terangkan selepas ini, tapi yang pertama sekali cuba murid-murid buka buku teks, muka surat 83 kalau cikgu tak silap. Okey, cuba kita baca. Cikgu dah besarkan tu. Fatimah amat menyayangi dirinya sendiri, ahli keluarga serta rakan-rakannya. Sikap berkasih sayang akan dapat melahirkan sikap tolong-menolong, bekerjasama, bersangka baik, amanah, bersopan santun dan hormat menghormati. Jadi hari ini cikgu sebenarnya nak ajar apa yang akan kita dapat kalau kita sayang diri kita dan juga kita sayang orang lain sekeliling kita. Orang lain sekeliling kita tu contohnya macam siapa? Macam kawan-kawan, macam ibu dan bapa kita, ataupun atuk dan nenek, adik-beradik kita, jiran kita ke, itulah orang-orang lain. Okey, kat sini nampak? Apa kepentingan kalau kita sayang diri kita dan kalau kita sayang orang di sekeliling kita. Okey, yang pertama sekali cikgu nak terangkan. Kalau kita sayang diri kita, apa yang kita akan dapat? Yang pertama sekali kita akan meningkatkan keyakinan diri. Maksud meningkatkan keyakinan diri tu, maksud dia kita akan lebih yakin ataupun kita akan lebih confident untuk kita membuat sesuatu. Contoh, kalau murid-murid cikgu minta awak untuk pergi kat depan kelas, cuba bagi tahu nama awak kuat-kuat. Kalau awak tak sayang diri awak, awak akan malu, awak akan rasa takut nak cakap dekat depan kelas. Tapi kalau awak sayang diri awak nak orang semua tahu nama awak siapa, awak akan rasa yakin untuk bagi tahu kuat satu kelas, bagi tahu cikgu yang nama awak tu siapa. Faham tak? Kalau tak faham tak apa, kita teruskan kepada poin yang kedua, iaitu kalau kita sayang diri kita, kita akan sentiasa berfikiran positif. Positif tu apa? Positif tu kita akan berfikiran yang baik-baik. Maksudnya kita tak adalah fikir yang diri kita ni orang jahat. Kita terfikir untuk kita pergi buat benda-benda yang tak berfaedah, macam pergi melepak ke, pergi merempit ke. Kalau kita sayang diri kita, kita tak akan buat benda-benda perkara yang tidak berfaedah. Ada berkaitan dengan poin yang ketiga, tidak melakukan perkara yang memburukkan diri sendiri. Kalau kita sayang diri, kita kena jaga diri kita lah. Macam mana kita nak jaga diri kita? Kita kena duduk rumah. Kalau macam zaman sekarang, COVID kan, PKP kan, kita kena duduk rumahan. Kalau kita sayang diri kita, kita tak nak benda-benda buruk jadi kat diri kita. Macam benda apa yang benda buruk tu? Kena sakit ke, kena tangkap polis ke, kena saman ke, itu benda-benda buruk. Jadi kalau kita sayang diri kita, kita duduklah kat rumah, kita jagalah kelakuan kita, percakapan kita. Okey. Seterusnya, apa jadi kalau kita sayang orang lain? Apa jadi kalau kita sayang mak ayah kita? Kalau kita sayang jiran kita? Kalau rakan-rakan kita? Yang pertama, kita dapat bertukar pandangan. Kalau kita sayang kawan kita, contoh, kita boleh bertukar pandangan lah, bertukar pendapat. Contohnya macam ni, awak dengan Ali kan, awak tanya, Ali, awak suka kereta warna apa? Ali cakap dia suka warna merah. Lepas tu awak suka warna kuning. Awak boleh bertukar pendapat dengan dia. Awak boleh tanya dia, kenapa awak suka warna merah? Saya suka warna merah sebab warna merah nampak lebih garang, lebih menyelah.
Kalau awak pula, saya suka warna kuning sebab saya nampak kuning tu lagi cantik. Jadi kita bertukar pada cuba kita gabungkan. Kalau kereta tu warna kuning dengan warna merah, kan lagi cantik, lagi garang, lagi apa orang cakap, lagi menarik. Seterusnya kita akan sentiasa bekerjasama. Kalau kita contoh, kalau kita sayang kawan kita lagi kan, kita sayang kawan kita juga, sentiasa bekerjasama tu macam contoh kalau cikgu suruh awak buat kerja berkumpulan. Awak kena reka, awak kena lukis gambar rumah. Okey, awak bekerjasama lah dengan kawan awak. Awak tanya, pintu nak buat corak macam mana, tingkap nak ada berapa, bumbung nak macam mana. Itu semua kita bekerjasama lah. Sama juga dengan bertukar pendapat. Seterusnya, kalau kita sayang orang lain, kita akan mendapat sokongan. Kalau macam contoh tadi, contoh yang pertama, cikgu bagi macam mana? Cikgu suruh awak pergi depan, bagi tahu nama kan. Itu contoh yang cikgu bagi yang pertama kan. Kalau kita sayang kawan kita dan kawan kita sayang kita, dia akan bagi sokongan. Bagi sokongan macam, okay, cepat, bagi tahu nama dekat depan kelas. Kita orang sokong. Maksudnya macam itulah. Ataupun nak lebih jelas, kalau kita sayang orang lain, kalau kita tengok bola, wakil sekolah main bola sepak, wakil sekolah. Kalau kawan kita tengah main, kawan kita ada 3 orang yang main bola. Nama dia Amir, nama dia Zikri, dengan nama dia Akram. Kalau kita punya kawan ni main dekat tim sekolah kan, kita bagi sokongan supaya pasukan sekolah kita menang, supaya kawan kita menang. Itulah contoh dia kalau kita sayang orang lain. Okey. Macam mana kita nak tunjuk kalau kita sayang dekat yang pertama sekali, kalau kita sayang kat kawan kita. Tengok gambar tu, dia tolong kawan dia. Maksudnya kita kena, kalau kita sayang kawan kita tolonglah kawan kita kalau dia tengah dalam kesusahan. Kalau dia tak ada duit ke, dia pergi sekolah, duit dia tertinggal kat rumah kan. Awak ada duit lebih, awak bagilah dia pinjam dulu. Ataupun awak tengah main petang-petang dengan dia, awak nampak dia terjatuh longkang, awak tolonglah dia. Itu maksudnya kita sayang kawan kita. Gambar kedua tu apa? Menziarahi orang yang sakit. Contoh kalau macam jiran kita sakit, ini kalau tak COVID lah kan. Kalau sekarang zaman COVID tak boleh lah kita nak menziarahi. Kalau contoh tak COVID, tak ada COVID, jiran kita sakit, kita ziarah lah dia. Ziarah tu maksudnya melawat dia lah. Pergilah tengok dia sakit. Dia sakit apa, dah lama ke sakit. Kalau kita pergi ziarah tu, kita bawa lah apa? Tengok gambar tu, bawa lah hadiah ke, bawa lah bunga ke, bawa lah makanan ke, buah-buahan ke. Okey, kalau kita sayang cikgu, tengok gambar yang ketiga, memberi hadiah kepada guru. Maksudnya itu sebagai nak menunjukkan yang kita menghargai pengorbanan guru. Kenapa kita kena menghargai pengorbanan guru? Apa yang cikgu dah buat untuk awak semua, mungkin awak tak tahu. Sekarang cikgu beritahu. Cikgu bersusah payah cari bahan untuk ajar awak, keluarkan duit, nak hadiah. Kalau awak jawab soalan dengan betul, cikgu keluarkan duit nak beli hadiah, nak bagi ke awak. Cikgu sayang awak. Jadi cikgu pun nak awak sayang juga kat cikgu-cikgu. Dekat semua cikgu yang garang ke, cikgu garang tu pun sebenarnya sayang dekat awak. Cikgu yang garang tu dia marah awak untuk dia mendidik awak, untuk dia membetulkan apa yang awak buat tu salah. Macam tu. Jadi yang terakhir sekali, untuk tugasan, cikgu nak cuba awak fikir cara-cara untuk kita tunjukkan rasa sayang kita dekat ibu bapa. Cikgu nak awak bagi empat cara. Tadi cikgu dah bagi contoh, kalau kita sayang kawan kita, kita tolong dia. Itu contoh lah. Kita pinjamkan duit. Itu contoh. Kalau kita sayang jiran kita lawat dia kalau dia sakit. Itu contoh untuk jiran. Kalau kita sayang cikgu macam mana, bagi hadiah kat cikgu. Kalau kita sayang mak ayah kita nak buat apa? Cikgu nak awak bagi 4 jawapan. Tulis soalan ni, soalan tugasan ni awak tulis dekat buku tulis. Kalau awak campur buku tulis PJ, awak campur dengan fikir, tak apa awak campur. Kalau awak asing-asingkan, buatlah dalam buku pendidikan kesihatan, tak kisah. Janji awak buat. Cikgu nak 4. Contoh cikgu bagi 1 jawapan. Kalau kita sayang mak ayah kita kena buat apa? Kita kena tolong mak ayah kita buat kerja rumah. Itu 1. Lagi 3. Cikgu cuba bagi lagi 3 jawapan. Okey?
Nanti dah siap, tolong hantarkan dekat cikgu, hantarkan dalam grup ataupun secara personal dekat cikgu. Sekian, terima kasih sebab dah masuk kelas cikgu, sebab dah tengok kelas cikgu, dan terima kasih juga cikgu dahulukan sebab dah menyiapkan tugasan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti. Bye-bye.